A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bertemu di dalam siri yang ke-6 daripada 10 ayat Al-Quran berdasarkan sirah penurunan ayat-ayat ini, dan juga ayat yang kedua di dalam tema Islam di dalam pembinaan masyarakat. Dan dalam siri kali ini, Alhamdulillah, kita masih lagi akan meneruskan dalam tema yang sama seperti sebelum ini, iaitu kekeluargaan. Kalau sebelum ini kita menceritakan tentang aspek tujuan perkahwinan itu, maka kali ini kita masuk lebih sikit, iaitu tujuan Islam mengharuskan perkahwinan lebih daripada satu. Ayat yang kita bacakan pada hari ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di tengah-tengah disebutkan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulath wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keharusan untuk berkahwin 2, 3 ataupun 4. Tetapi jika kamu tidak boleh berlaku adil, maka cukuplah dengan 1. Baik, apakah konteks penurunan ayat ini? Sangat cantik sebenarnya apabila kita tidak melihat hanya semata-mata kahwin lebih ataupun poligami hanya kerana aku mampu, capacity. Ataupun hanya kerana nafsu, hanya kerana suka ataupun kerana nakkan kesukaan tersebut. Baik, dua perkara ini perlu dilihat pada aspek penurunan ayat ini. Ayat ini diturunkan bila, tuan-tuan dan puan-puan? Ayat ini diturunkan selepas berlakunya peperangan Uhud. Apa maksud peperangan Uhud? Peperangan Uhud adalah apabila ramainya ataupun gugurnya banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, termasuklah pak cik Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri Hamzah bin Abdul Muttalib dan beberapa sahabat yang lain. Apabila gugurnya sahabat-sahabat besar ini ataupun sahabat-sahabat Nabi secara umum radhiyallahu anhum, maka secara langsungnya memberikan banyaklah juga janda-janda yang ditinggalkan suami. Maka di sinilah cantiknya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan keharusan ini dalam erti kata untuk memberikan kasih sayang kepada isteri-isteri yang ditinggalkan ataupun menjaga, mendidik anak-anak yang kehilangan ayah. Jadi di sinilah sangat cantik bahawa keharusan ini tidaklah didasarkan hanya semata-mata nafsu. Ini yang pertama, pengajaran yang sangat besar. Pengajaran yang kedua yang kita patut ambil juga apabila kita sebut tentang kapasiti. Kapasiti ini memanglah secara umumnya kita sebut kapasiti itu mampulah. Tetapi sebenarnya Islam meletakkan bukan sekadar kemampuan. Sebaliknya, keadilan itu. Maknanya kemampuan tidak dinafikan, tetapi lebih daripada kemampuan itu adalah keadilan. Kerana apa disebut keadilan? Kalau hanya semata-mata kemampuan, mungkin orang yang berkahwin lebih daripada satu, dia akan lebih memberi kasih sayang kepada orang yang baru sampai dalam hidup dia. Dia lupa orang yang lama. Sebegitu juga yang mungkin berlaku dalam realiti-realiti ini. Maka kita perlu seimbangkan ayat Al-Quran ini dengan realiti. Maknanya, marilah kita kembali semula kepada ayat Al-Quran. Maknanya, kalaulah kita faham bahawa hukum poligami ini diharuskan bukan semata-mata kerana memberikan ruang untuk berkahwin atas pada aspek nafsu, tetapi aspek kasih sayang, aspek rahmah dan aspek keadilan di antara memberikan hak itu secara sama rata kepada isteri-isteri. Maka pengajaran-pengajaran Al-Quran ini yang mungkin sama ada disalah faham ataupun difahami dengan tidak sempurna, perlu kita baiki sama-sama. Bagi seorang suami, kita mesti melihat isu ini secara objektif. Bagi seorang isteri, jangan pula melihat isu ini secara emosi sehingga menjadi seperti beberapa negara yang mengharamkan terus poligami. Itu adalah menolak hukum Islam. Sebaliknya, kita kena menyeimbangkan di antara keharusan tersebut dengan limit yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kalau kita tidak boleh berlaku adil, maka cukuplah dengan 1. Begitu cantiknya ayat Al-Quran jika difahami dengan sirah yang sebenar.
Kalau tidak, kita hanya berpandu kepada teks yang akan diinterpretasi dengan pelbagai makna yang menyebabkan salah faham ataupun menyebabkan berlakunya ekstremisme di dalam agama. Moga-moga ayat ini memberikan panduan kepada kita di dalam menguruskan hubungan kekeluargaan antara suami dan isteri dan juga memberikan hak yang cukup kepada anak-anak yang dibesarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.